العالمين This call is now being recorded. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Alhamdulillah pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita iaitu pengajian kitab bahasa Arab. Ini khususnya kepada ilmu nahwu. Mana seperti biasa insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Jadi baik. Jadi semalam tu saya minta maaf ada keuzuran sedikit semalam. Jadi hari ini kita boleh sambung seperti biasa insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 13. Jadi muka surat 13 baris yang ketiga daripada bawah. Lagi saya akan ulang sedikit apa perbahasan kita minggu lepas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام كي ولام الجحد وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. Situ. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, perbahasan kita akan datang ni berkenaan tentang amil nasab. Pembahagian amil nasab tu ada berapa? Berapakah amil nasab? Sebelum kita nak masuk amil nasab, ya ajaran apa dia? 10. Ya. Sebelum kita nak masuk amil nasab, kita ulang balik sedikit perbahasan kita minggu lepas. Jadi, kita ni masuk dalam bab besar dia, iaitu babul af'al. Bab fi'il. Jadi, al-af'al tu, fi'il tu terbahagi pada 3.
Ada kalanya fi'il tu fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Baik, fi'il madi. Apa dia takrif fi'il madi, Hajar Rohana? Bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Apa dia fi'il madi, Hajar Rohana? Jangan tengok buku. Senyap. Duk cari manalah Ustaz bagi. Tengok buku pun tak apa. Okay. Huwa madalla ala hadasin Hmm. madan wan qadha wa alamatuhu an yaqbala ta'nisa sakinah. Ta'tanisi sakinah. Ayakbalah. An yaqbala ta'nisi sakinati. Sakinah. Baru menerima lah. Ta'u ke ta'a. Sebab tu saya suruh tulis baris semalam minggu lepas. Ta'u. Ha? Ta'u. Bukan ta'a ke? Saya tulis ta'u. Ta'u ta'nisi sakinatu. Bahawa menerimalah ia. Dia ada ia tu. Bahawa menerimalah ia akan ta'nis. Wa alamatu, dan bermakna alamatnya. Alamat bagi fi'il madi itu ayyaqbala ta'at ta'nis, bukan ta'u. Lepas tu saya baca minggu lepas. Bahawa menerimalah ia fi'il madi akan ta'nis. Bukan bahawa menerima ta'nis. Apa siapa yang terima? Tak faham tu ayat tu. Yang terima ni fi'il madi. Ta'nisnya. Lepas tu kena baca ta'a, jangan baca ta'u. Hajar Rohana, maf'ul. Bukan jadi fa'il. Tulis baris dia siap. Saya dah tulis baris dah minggu lepas. Baik, habis. Contohnya apa Hajar Rohana? Hajar Rohana, contohnya apa? Zoraba, zahaba. Okey, doroba, zahaba. Baik. Kalau terima ta'nis? Zorabat. Dorobat. Okey, baik, habis. Kemudian fi'il mudhari'. Saya nak tanya sama fi'il mudhari'. Hajar Faridah Abu Bakar. Hajar Faridah. Ada tak Hajar Faridah Abu Bakar? Hajar Faridah Abu Bakar ada ke tak? Tak ada, tak apa. Nak tanya Hajar Nur Aini Keling. Saya Ustaz. Apa ta'rif fi'il mudhari' serta berikan contoh dan bagi tahu alamat dia apa? Yang saya beritahu minggu lepas, ada salin tak? Ada salin tapi saya tak tahu betul ke tidak ni. Saya cuba. Tak apa, baca dulu. Saya betul betul kan? Wa madalla ala hadasin. Itu saja. Yakbalu. Ada lagi, saya lagi. Yakbalu. Macam mana? Huwa madalla ala hadasin. Yakbalu. Baca belakang tu jangan matikan. Yakbalul hala wal istakbal. Walistiqbala. Takbala. Walistiqbala. Okey, lepas tu? Walastiqbala. Alamat dia? Wa ala. Alamatu. Wa alamatuhu an yakbal. Ayyakbala. Jangan baca mati-mati kat belakang tu. Ayyakbalal. Itu kalau sekolah, baca sekolah. Kalau baca kat sekolah tak apa. Kalau baca cara pondok, marah dia orang. Apa yakbal dia kena ayyakbala. Sorehkan dia punya baris tu. Al-yakbalal. Balal. Apa? Siyuna. Siyuna. Sina. See you again. Sina. Asina. Asina wasaufa. Betul? Walam. Okey. Lagi contoh dia? Now. Yadribu. Okey.
Sayadribu, Boleh. saufa Yadribu. yadribu, Lagi satu lagi. lam yasrib, Lam yadrib. Okey, baik. lam Terima kasih yasrib. banyak. Dah cuba tak apa. Cuba bagus. Jangan takut. Kita mencuba. Kalau kita baca, ni sebenarnya saya tanya tu bagus. Bagus untuk tu siapa-siapa yang baca tu dia boleh ingat. Sebenarnya. Jadi bila sebut fi'il mudhari', fi'il yang menunjuk di atas hadas, perbuatan. Lagi pula dia menerima akan masa akan hal dan juga istiqbal pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Lagi pula dia terima akan sin, saufa, lam, habis itu. Tu fi'il mudhari'. Baik, habis. Terima kasih banyak. Januari ni kelingan tadi. Terima kasih banyak. Baik, saya nak tanya Ustaz Ahmad, fi'il amar. Saya nak tanya Haji Kamal Zaman, ada tak? Ada, Ustaz. Okey. Tolong bagi tahu apa takrif serta contohnya dan alamatnya. Fi'lu amrin wa ma dalla ala hadathin fil mustaqbala wa Fil ala mustaqbali. fil mustaqbali wa Saya dengar tu. alamat wa alamatuhu an yaqbala ya ayaqbala, tak betul. Apa tu? Lepas tu alamat dia, Ustaz, ya. Tak alamat dia. Ya al-muannas Dia tak habis tulis tu. ya al-muannasatil mukhatabah. Dia rasa bunyi lain tu. Wa alamatuhu ayyaqbala. Wa alamatuhu ayyaqbala ya al-muannatil mukhatabah. Muannasatil mukhatabati. Ya al-muannasatil muqatabati, ya. Satu lagi. Wa yadullu ala wa yadullu Fayadullah. ala Al-Talabi. at-talabi. Siapa baca yadullah tu tak apalah, saya tak menghurai. Tapi dia kalau nak baca dua boleh, wayadul boleh, wayadullah boleh. Boleh dua-dua. Okey, contoh macam mana tu Haji Kamal Zaman? Nahwu idribi. Okey. Tolong terjemahkan. Nak bagi ingat tu. Apa dia fi'il amar? Itu bahasa Arab. Fi'il amar itu ialah barang ataupun perkara yang menunjuk ia fi'il di atas perbuatan, yakni pada masa akan datang, ataupun ia suruh perintah. Dan alamat fi'il amar itu yang pertamanya menerima ia akan ya muannas muqatabah, ya yang ditunjukkan kepada seorang perempuan, iaitu kata nama kedua. Wah, betul. Tepat sekali. Terima kasih banyak Haji Kamal Zaman. Macam tu kita nak tu. Baik, okey, settle. Kemudian fi'il madi tu dia ada alamat dia. Tengok dulu. Dia kata fal madi maftuhul akhiri abadan. Ni tengok. Dulu dia kata fi'il madi tu difathahkan pada akhir selama-lama. Baik. Saya nak tanya. Abang Ahmad. Saya nak tanya Abang Ahmad. Kaedah. Apa yang dimasukkan? Dia kata fi'il madi itu difathahkan selama-lama. Difathahkan huruf akhir itu selama-lama. Apa maksud di situ? Ya Ustaz, maksudnya selama-lamanya tu maksudnya contoh al-qadhi, dia asalnya adalah qadhin. Maksudnya dia ada yang nakis. Nakis. Apa yang dimasukkan fi'il mudhari itu
Fi'il madi tu dipatahkan selama-lama. Saya dah beritahu dulu dah. Bukan dulu sangat, minggu lepas. Saya nak tanya Hajar Mahina. Hajar Mahina. Ada tak? Saya pun tak tengok nama ni. Hajar Mahina ada tak? Syabuddin. Hajar Mahina tak ada ni. Tak apalah. Saya nak tanya Hajar Fatimah Badariah. Baru ingat ada ke tak dah. Selalu ada. Hajar Fatimah. InsyaAllah ada. Okey. Ya, saya. Apa yang dimasukkan ke fi'il madi itu difatahkan pada huruf akhir selama-lama? Dia tidak berhubung dengan ta yang berbaris dengan waw dhamir jamak. Nampak ada kaedah. Jangan sebut nakis tak nakis tu tak ada kira tu. Dia tak kaedah tak tulis lah. Dia bercakap, dia pergi cakap benda lain pula dah. Ya Ustaz, minta maaf. Saya tanya soalan tu kena standby lah. Nama saya petik je tu. Sebab saya kalau permulaan saya mengajar tu saya akan tanya apa yang minggu lepas kita belajar. Baik, habis. Terima kasih banyak Hajar Fatimah. Itu yang dia katakan fi'il mudhari', fi'il madi yang difatahkan selama-lama, maksudnya selama mana dia tidak berhubung dengan mutahari ataupun waw dhamir jamak. Kalau dia berhubung dengan waw dhamir jamak, maka dia tak berhubung dengan waw darabu. Tu contoh. Habis. Baik. Kemudian ni, tengok ni. Perhati ni, siapa nak tanya lagi ni? Wal amru majzumun abadan. Lepas tu saya suka ulang tu. Kalau nak pergi yang bawah tu boleh. Dan fi'il amar itu dijazamkan selama-lama. Saya nak tanya Hajar Mili. Hajar Mili, tolong jawab. Ada ke tak Hajar Mili? Ada. Mudhari' Ustaz? Saya tanya amar bukan mudhari'. Okey. Apa yang dimaksud kata fi'il amar tu dijazamkan selama-lama? Dia dibina atas sukun Ustaz. Dia dibina di atas Sukun. Itu saja. Itu saja. Okey. Dia dibina di atas sukun tu dipanggil fi'il amar dijazamkan selama-lama. Baik. Kemudian wal mudhari'u. Ni mudhari' payah sikit ni. Tak ada payah pun. Saya dah ajar siap dah minggu lepas. Ni siapa ni? Nama siapa naik ni, Pak ni? Wal mudhari'u. Dan mudhari'. Siapa ada buat kerja, ada buat kerja. Tak maaf Wal mudhari'u ma kana fi awalihi. Fi'il yang adalah pada huruf awalnya tu salah satu daripada huruf tambahan. Yang empat, yang menghimpunlah akan dia oleh perkataan kau ana itu. Baik. Apa yang dimasukkan dengan fi'il mudhari' pada permulaan huruf dia tu ada salah satu daripada huruf tambahan ana itu. Saya nak tanya siapa ni? Allah SWT Muhammad. Saya nak tanya ni nama siapa ni? Hajar Hasbiah. Ya, saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Hasbiah. Ya, Ustaz. Baik, apa yang dimasukkan dengan ana itu? Ana itu adalah salah satu daripada huruf-huruf tambahan yang empat, iaitu alif, nun, ya atau ta yang ditambahkan, yang dihimpun pada ana itu, yang ditambahkan pada huruf-huruf awalnya lah. Apa dia? Ana itu tu. Hamzah tu apa? Alif, ana itu alif untuk alif, nun, ya dan ta. Alif tu untuk apa? Alif itu untuk yang menunjuk di atas mutakallim wahdah, iaitu contohnya a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillah, a'udzu, aku berlindung dengan Allah.
Baik. Itu Alif Hamzah kan? Okey, baik. Terima kasih banyak Azmiah. Saya nak tanya orang lain pula. Baik, saya nak tanya Hajah Harziah Ghazali, Slim River. Ya Ustaz. Apa yang dimasukkan dengan nun? Nun. Ha. Ha. Maksud Apa yang dimasukkan dengan nun? nun yang menunjukkan di atasnya mutakalimun. Mutakalimun. Ada lagi. Yang Ha? macam taqra'u contohnya. Kan? Taqra'u. Ni. Ni. Keliru dah ni. Anaitu nun. Tak apa, saya nak tanya seorang lagi. Hajah Ina Abdul Hamid. Ya Ustaz. Okey, apa yang dimasukkan dengan nun tu? Tolong bantu sikit Hajah Harziah kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nun ni dia menunjukkan di atas mutakalimun wahdahu wa ma'ahu ghairuhu au mutakalimun. Kalau kata Tak habis lagi tu, tak habis nun lagi. tu macam dia Mutakalimat. Tak habis lagi mutakalimat apa? Betul lagi. lepas tu al muazzimun taftahu. Nafsahu. Nafsahu. Al-mu'azzimu nafsahu. Okey, baik. Tak apa. Nun itu menunjuk di atas satu orang yang bercakap. Serta ada orang yang bercakap dengan dia. Kiranya macam inilah. Kalau saya faham Ustaz, nun ni untuk kata kalau kita bahasa Melayu, orang Melayu panggil kami lah nun tu. Itu saja untuk kita dia lah. Orang lain tak boleh lah. Cakap kita lah. Yang kita tunjukkan pada dia lah. Mana kita bercakap tu atas orang tu, serta orang yang bercakap tu dia lah, ataupun ada satu Ustaz. Dia membesarkan diri. Ini lebih kepada Allah lah. Macam dia membesarkan diri lah. Macam contoh inna nahnu nuhyil mauta. Macam tu. Okey. Tak apa. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey. Alhamdulillah. Ingat tadi nak bagi orang lain jawab. Nasib baik dah jawab habis dah. Okey, baik. Kemudian Anai tu ya. Saya nak tanya siapa angkat tangan tadi Rashidah Salim. Rashidah Salim, tolong jawab apa ni maksud dengan ya? Ya Ustaz. Ya iaitu menunjuk di atas dhamir ghaib. Misalnya yaqra'u, lelaki itu sedang membaca. Okey, baik. Terima kasih banyak. Tepat sekali. Dan terakhir, Anai tuta. Saya nak tanya Abang Muhammad, nak tanya pada masa nama apa ni lupa dah. Ni nama siapa ni? Umi Hafizah. Umi Hafizah. Boleh jawab ke tak? Tak tahu. Siap. Boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tapi ada salin tak saya ngajar? Salin. Okey, salin tak apa. Hati-hatikan tak apa. Okey, baik, tak apa. Dimaafkan. Mama Mala. Nak tanya Mama Mala. Mama Mala sekarang makin faham. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat. Mama Mala semakin lama semakin faham kefahamannya. Ya, Mama Mala, apa yang dimasukkan dengan ya? Daripada anak itu tu. Allah Ustaz. Minta maaf Ustaz, saya tak ada kat sini. Kat mana? Saya ada kat luar. Urusan dengan doktor. Okey, tak apa Mama Mala. Syafakillah. Tapi saya bawa, buku tak bawa lah. Saya bawa diri dengan saya punya phone, dengan saya punya earphone. Dengan Ustaz yang ceramah. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Tak apa, soalan tak boleh dijawab sebab dah lupa. Ampun, beribu-ribu ampun. Tak apa. Okey Mala, jangan kecewa, tak apa. Thank nanti you ada orang Ustaz. boleh bantu Mama. Tak apa. Okey, baik. Terima kasih kerana memahami keadaan saya. Okey, baik. Okey. Okey.
Terima kasih banyak. Okey, saya nak tanya Hajar Farida Abu Bakar. Sampai tadi saya tanya tak dia jawab. Gimana? Okey, Hajar. ni baru duduk Ustaz. Tadi fikir tak ada. Okey. Tadi nampak buka. Okey. Apa Okey. yang masukkan dengan ya? Tak maaf, ana itu ta. Ta menunjukkan di atas domain muqata'. Contoh? Itu orang yang kita bercakap lah dia. Ah. Contohnya taqra'u. Kamu Okey, lelaki sedang membaca. Okey, terima kasih banyak Hajar Farida. Okey, ingat saya tadi. Maaf Ustaz, tadi tak sempat nak duduk. Okey, tak apa. Alhamdulillah, dah habis. Itulah dikatakan ana itu. Dikatakan ana itu. Baik. Kemudian hukum dia tu dirofokkan selama-lama. Sehingga masuk di atas dia tu amil nasab dan amil jazam. Ada lagi ni. Tak habis lagi ni. Baik. Ni boleh dua soalan ni. Saya nak tanya dua soalan boleh tanya ni. Baik. Allah Muhammad. Saya nak tanya Haji Zulkifli Akil. Ya, Ustaz. Okey. Apa yang dia masukkan kata? Dia kata hukum fi'il mudhari' tu dirofokkan akhir dia tu selama-lama sehingga masuk di atas dia tu amil nasab dan amil jazam. Berikan contoh kepada saya. Apa yang dimasukkan dengan masuk amil nasab? Satu je amil nasab dulu. Macam mana contoh dia? Contoh, lama. Apa ni, yakumu. Yakumu. Rasa tak tepat mana tu. Itu fi'il mudhari'. Saya tanya fi'il mudhari' yang masuk amil nasab. Oh, amil nasab. Dia masuk amil nasab, dia jadi lagu mana? Contoh dia macam mana? Saya dah bagi dah dulu. Tak ingat Ustaz. Okey, tak apa. Saya nak tanya seorang lagi, Haji Zulkifli Yahya. Tolong bantu. Haji Zulkifli Yahya. Itu level Tok Guru tu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okey, macam mana? Amil nasab, apabila dimasukkan huruf amil, contohnya lan, menjadikan lan yakuma. Okey, baik, tepat sekali. Bila dia masuk amil nasab Haji Zulkifli Akil, masuk lan, maka dia berubah. Lan yakuma. Asalnya rofok selama-lama. Tetapi bila masuk amil nasab, dia berubah jadi lan yakuma. Minggu lepas kita dah bahas. Lan yakuma. Baik, okey. Satu soalan lagi. Semua kena tanya hari ni. Tak mentah semalam, Ustaz tak ngajar semalam. Relax kita relax hari ni. Ini kena tanya dah. Relax kita hari ni semalam. Tak apa. Baik. Kemudian hukum fi'il mudhari' tu dirofok selama-lama sehingga masuk di atas itu amil jazam. Baik, saya nak tanya Mas Muhammad. Ya Hamir. Apa yang dimasukkan? Ya, tolong bagi contoh. Fi'il mudhari' tu dia masuk dengan amil jazam. Lam yakum. Lam yakum. Amil jazam dia lam. Okey, baik, tepat sekali. Tu mudah je. Okey, masih banyak. Tu boleh jawab dah tu. Lain kali boleh tanyalah. Lain boleh tanya. Baik, tengah habis itu. Okey, baik. Ini barulah kita nak masuk bab kita. Tu kata dah. Dah habis tu baru selesai. Dah tanya, dah faham, baru kita boleh masuk ni. Kalau saya masuk dulu, hak lepas pun tak ingat apa dia, jadi susah. Okey, baik. Tutup cerita yang sebelum ni. Okey, kita nak masuk baru dah. Fanawasibu. Maka bermula amil nasab. Dia nak masuk amil nasab dah. Asyaratun. Maka bermula amil nasab itu ada 10. Mana 10? Ni saya nak kena bahas contoh banyak sikit ni. Kena bagi contoh. Jadi akan datang ni, amil nasab tu
Dia ada keseluruhannya ada 10. Yang pertama apa dia? Tengok. Wahya dan bermula ia, dan iaitu yang pertamanya an. Lafaz an. Ni tengok. An. Lafaz an. Baik, an ni. Dia kena ada contoh. Dia kena ada contoh. Dia dipanggil amin nasab. Dia panggil amin nasab juga. Baik, mana contoh lafaz an? Dia kalau ikut mudah contoh nak buat sendiri pun boleh. Kita kata an tadriba. Ni kita terjemah bahawasanya memukul engkau. Bila sebut amin nasab, dia masuk pada fi'il mudhari'. Tu kena ingat. Amin nasab, dia kena ingat akan datang ni, amin jazam ke amin nasab ni, keseluruhannya semuanya masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il amar, fi'il apa? Fi'il madi dah kita dah tak bicara dah. Kita dah tak bahas dah. Fi'il madi depan ni, kita akan bahas fi'il mudhari' saja. Tu dia. Kita akan bahas fi'il mudhari' saja. Sebab tu bila sebut nawasib, dia kata tambah sikit. Nanti saya padam dulu. Ya. Dia tulis apa tu? Nak bagi nampak lagi. Dia kata fan nawasibu. Fanawasibu. Maksud apa fanawa? Ai. Kena tambah sikit. Ai. Lil mudhari'. Tambah kat tengah-tengah celah tu. Lil mudhari'u. Fanawasibu ai lil mudhari'u. Bila sebut kata Kenapa amil. lil mudhari'u Ustaz? Sebab Kenapa apa kita tak lil mudhari'i? Lil mudhari'i. Lil mudhari' malah. Lil mudhari'i. Sorry. Allah. Lil mudhari'i. Silap pula dah. Lil mudhari'i. Nawasib tu amin nasab. Ni nawasib ni panggil amin nasab Amin nasab. Fan nawasibu. Kenapa sibu Ustaz? Kenapa tak sibi? Sebabkan fan nawasib bukan mubtada. Dia kan duduk dalam permulaan ayat. Okay. Dia dalam permulaan ayat. Fan nawasib nak sibi tak boleh. Dia duduk dalam permulaan ayat. Kalau mudhari'u tu, mudhari'i ialah sebab dia masuk lam, haraja. Fa tu bukan haraja. Baik, tengok. Fa nawasibu. Fa bukan haraja ya Ustaz? Dia fa. Dia panggil hara ataf. Dia fa di sini ni panggil hara ataf. Hara ataf ni payah cerita lah nak terang ni. Lepas kita kata tebal bak ataf. Nanti tebal bak ataf pula. Dia ada summa, ada fa. Baik. Fa nawasibu. Maka itu amin nasab. Amin nasab. Itu tertentu bagi fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'. Itu dia kata ada 10. 10 tu. Ada 10. Wahya'an.
Contoh macam mana? Okey, ni lagi contoh Contoh an kita kata mula-mula. An. An ni contoh dia apa? Misal. An yaqbala. Tak. Nanti kita ambil ayat penuh. Kita ambil ayat penuh. Tak mau ambil sekat-sekat. Takkan baru mukul tak sedap ayat tu. Kita ambil ayat Allah Muhammad. Nanti sekejap. Kita buat ayat. An. Yu'jibuni an tadriba. Kita ambil ajab tu lah. Ajib tu. Ajib tu. Antadriba. Betul tak? Ajib tu min antadriba lah senang. Min antadriba. Okey, tak apa, ambil anak sekolah. Budak sekolah punya dah. Tak tahu negeri mana tu duduk tu. Tak, KL ni tak sekolah lagi. Negeri Selangor ni KL tak sekolah lagi. Tak tahu lah. Private kot. KL ni. Negeri lain saya tak pastilah. Tapi kalau Cikgu Fikri kata Negeri Sembilan dah sekolah dah. Perak pun sekolah dah. Perak sekolah dah Ustaz, Amil. Kelas-kelas yang periksaan. Ya, apa Jamili? Amil dia punya jamak dia apa Ustaz? Awamil. Dia tu mu'annas ke Ustaz? Dia bukan makna, dia jamak taksir. Habis tu kenapa dia panggil wahyah Ustaz? Kan jamak taksir liwairi akil. Baru kan saya dah beritahu dulu dah. Jamak taksir liwairi akil. Jamak taksir kan hukum seperti mu'annas. Liwairi akil. Saya beritahu dah Kak Jamili. 2 minggu lepas. Ada bagi tahu. Saya pasal jamak ni saya tak berapa pandai Ustaz. Tak apa. Dia kena seseluruh nanti masuk nanti. Dia jamak taksir di liwairi akil. Dia tak masuk lagi bab dia. Tapi nak cerita kata jamak taksir tu dia hukumnya seperti mu'annas. Kena faham tu Dia hukumnya seperti mu'annas. Lepas tu dia kata wahyah, dia kata wawah. Awamil, saya kata awamil. Macam mana? Jamak dia awamil, saya kata tadi. Amil dia punya jamak awamil. Ain waw alif mim lam. Jamak taksir. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik, tengok ni contoh. Ajibtu min an tadriba. Hairanlah aku daripada bahawa tulis maksud dia tu apa? Haji Zaman. Ajibtu. Hairanlah aku. Aku hairan. Telah hairanlah aku. Itu kalau bahasa pondok. Telah hairanlah aku daripada bahawasanya memukul engkau. Min an tadriba. Ini kalau saya nak main tinggi boleh sebenarnya. Sebenarnya antadriba ni tu dipanggil an takwil masdar. Tapi nak terjemah ni kalau saya main dalam kat sini takut tak faham. Jadi saya bagi contoh saja. Sebenarnya kalau belajar bab ni sebenarnya nak cerita dia ambil nasab dengan ambil jazam ni dengan jawab 9. Dia panggil jawab fa ni antara perbahasan yang rumit dalam ilmu nahu. Antara lah, bukan semua. Di antara perbahasan yang rumit sikit. Kalau dibahaskan secara tinggi. Tapi di sini saya tak nak pergi perbahasan yang level tinggi.
sekadar untuk kita memahami dalam kitab saja. Jadi an tu kita bagi contoh, ajib tu min an tadriba. Maka an ni dipanggil an amil nasab. Maka an ni dipanggil amil nasab. Jadi an ni dipanggil, kalau ikutkan, kalau nak pergi jauh ni dipanggil an ni an haram, apa tu, huruf masdari lah. Tapi saya tak mau main. Saya tak mau cerita benda tu. Ya, siapa nak angkat tangan? Ya, Haji Fatimah. Minta tolong ulang dia punya makna Terjemahan. ayat. Ya, terjemahan. Okey, baik. Terima kasih. Ajib tu, hairan aku. Telah hairanlah aku. Peliklah aku dah hairan. Telah hairanlah aku daripada bahawa memukul engkau. Jadi kita nak an tu, an ni. An ni dipanggil amil nasab. Jadi dia masuk pada fi'il mudhari'. Telah hairanlah aku daripada, min tu daripada bahawasanya. An tu dipanggil, kita terjemah bahawasa. Daripada bahawasanya memukul oleh engkau. Bahawasanya engkau Selepas telah pukul. ajabah memang kena ada min ya Ustaz. Macam mana? Selepas ajabah memang kena ada min ya. Selepas ajib tu memang kena ada min ya. Macam dahab tu kena ada ila, kharaj tu kena ada min. Ya, bukan Ajib semua. tu pun kena ada min. Tapi sebab dia masuk dalam takwil masdar, sebenarnya kalau cakap ajib tu antadriba, memukul lah, apa, hairanlah oleh aku akan bahawasa, boleh juga. Tak ada mim pun boleh. Cuma nak bagi masuk arajah ni nak memperhiaskan lafaz. Tapi kena tengok ayat tu ayat macam mana. Ya, Hajar Saira. Hajar Saira. Angkat tangan. Hajar Saira ada nak angkat tangan tadi tak ni? Hajar Saira. Terkena kot. Oh, terkena kot. Okey, baik. Bes. Ajib tu min an tadriba. Jadi an ni lah yang dikatakan an ni amil nasab. Dia masuk pada fi'il mudhari' ni, tadriba. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Habis. Itu an. Tak apalah, saya ambil contoh-contoh je lah. Tak mau berhati tinggi. Walan. Okey, saya padam Walan pula. Yang kedua, lan. Ustaz, yang di atas tu tadi, maka bermulalah sekalian amil nasab, Ustaz. Betul. Betul. Apa je? Saya tak jelas baca dalam kitab Jawi ni. Maka bermula sekalian amil yang dinasabkan. Yang dinasabkan. Dia tulis yang menasabkan tadi, menasab. Yang menasabkan fi'il mudhari' itu kan? Betul. Kitab Jawi. Habis. Ni kitab Jawi lama lagu dia lah. Kitab Jawi lama. Baik. La ni misal macam mana contoh dia? Misal dia ke mana? La ni kalau kita belajar ni dia memang ambil nasab. Tapi la ni dia panggil huruf yang menafikan istiqbal. Contoh kita kata gini. Lan apa? Lan tu semua arah nafsah, tapi dia ada nama ketentuannya. Sebab dia kadang-kadang dia ada nama bagi ketentuan untuk diri dia sendiri. Lan. Contoh kita kata lan yakuma. Lan yakuma. Maka lan yakuma tu dia panggil lan ni, dia panggil huruf istiqbal. Dipanggil lan ni lan apa?
Sebenarnya semua amil nasab. Kalau an tu dia panggil an apa tadi? Kalau saya nak panggil an tu boleh saya beritahu nama dia lah senang. Nanti takut an tu memang semua dia panggil semua amil nasab. Cumanya nama-nama dia lain, Haji. Okey, tengok. Masdariyah. Baik. Saya beritahu. Mudahlah sini. Saya tulis, saya siap. Ya, saya pandang balik senang. An ini dia panggil huruf masdariyah. Dia panggil an masdariyah dia panggil. Nama dia. Tak apa tulis je. Kalau saya tak beritahu nama ni kan nanti takut orang tanya akan datang. Tapi tulislah. Tu huruf masdariyah. Masdariyah ni apa tak? An huruf masdariyah, an yang mentakwilkan masdar. Payah cerita tu. Aduh. Kata dah mesti orang tanyanya. Huruf tambahan. Tapi bila saya dah cakap an haraf tu masdariyah, masdariyah tu masdar, kata terbitan. Dia begini. Okey. Contoh tadi An tu haraf masdariyah, contoh dia apa tadi? Tak apalah, tulis dalam alam baca semua. An haraf masdariyah, kita kata tadi ajib tu. Ini panjang ni, kita rasa ni dah level pertengahan ni, tak apa. Ajib tu tadi contoh tadi. Min an tadriba. Ustaz, yang lan tu buang ni padam dulu lah ya? Tak apa, nanti saya tulis balik jap. Min an tadriba Ya. Okey. Kira amil nasab tu umum lah Ustaz Ya, betul. Dia 10 ni semua amil nasab. Yalah, kita faham maksudnya amil nasab ni apa? Semua dia baris ke atas. Cuma dia bila dia terperincikan tu an apa nama dia. Lan tu lan apa nama dia. Okey. An tadriba. Sebab tu perbahasan dalam sebenarnya sebenarnya dalam ilmu nahu masalah jawab apa tu amil nasab ni yang 10 ni antara perkara yang rumit dalam ilmu nahu. Bukan semua boleh buat. Memang an tu arah masdariyah. Tapi an masdariyah tu apa dah? Kena tanya kat tu pula dah. Bila sebut an masdariyah, an itu dia panggil mentakwilkan. Takwil. Mentakwilkan fi'il tu jadi masdar. Ni tadriba ni, nampak ni. Tadriba ni fi'il mudhari'. Ni dipanggil huruf masdariyah. Ni huruf masdariyah. Faham ni dulu ni payah ni. Tadriba ni fi'il mudhari'. Okey. Bila fi'il mudhari' ni dia dipanggil an masdariyah, kita kena takwilkan tadriba ni jadi masdar. Jadi kata terbitan. Nak takwil ni payah ni. Kalau orang tak belajar dalam, bukan kata takwil, kalau orang biasa pun kalau orang belajar bahasa Arab lama pun nak takwil pun susah. Kalau tak biasa takwil ni benda payah. Saya kalau tanya jemaah saya yang ustaz-ustaz ni, kalau suruh takwil, angkat tangan selalu dah. Tapi tak apalah, untuk jemaah saya tolong takwilkan. Asalnya antadriba dengan mana? Ajib tu min darbika. Dia masdar tu jadi macam ni. Haji Kawan Zaman. Haji Kawan dah tanya dah, memang kena urai dah. Darbika.
Apa tulisnya? Tak faham tak apa. Darbika. Apa maksud darbika? Ini tak tahu mazhab. Kenapa saya terjemah darbika? Baik, tengok Ta ni kamu. Bahawasanya kamu memukul. Okey. Ta ni kita gantikan kaf. Nampak tak? Kaf ni, ta ni, kita gantikan kaf. Dorbi ni, kita jadikan tadriba ni, kita jadikan isim. Doroba jadi dorbun. Macam dorbi lah. Sebab apa? Pada min tu. Ni jadi dorbi. Sebab tu dia panggil, asalnya gini. Bu-ka. Asal sini. Tapi kita sambungkan ayatnya dorbuka. Ni payah ni. Kalau ikut hati saya nak baca sekaligus je. An, walan, wa izan, wa kai, wa lamukai, wa lamujud, wa hatta. Ustaz tak sesuai saya level ni pergi detail gini. Kita pergi Sebab nak contoh je. Tak perlu Ustaz. Susah. Haji Kazaman tanya tadi, an tu harah apa? Saya tanya harah masdariyah. Betul. Saya takut Haji Kazaman tanya pula, masdariyah tu apa? Bila masdariyah, dia panggil masdariyah ni nak mentakwilkan. Ini payah cerita ni. Jadi dah tinggi pula ni saya bahas ni. Tak apa Ustaz, bagi asas je. Cuma saya nak fahamkan kata terbitan tu je tadi. Okey. Ustaz, takwil tu apa dia? Takwil ni sarful lafzi an zahirihi. Siaplah. Cakap Arab dah. Takwil ni memalingkan lafaz kepada makna yang lain. Sarful lafzi memalingkan lafaz an zahir, memalingkan makna asal kepada makna yang lain. Ustaz ni sekarang ni Ustaz duk mengajar ni nak apa dia ni? Tak faham ni. Lepas tu saya kata saya tak mau bahas tinggi lah. Okey, lupakan. Tak faham saya padam apa balik. Saya padam, saya lupakan. Ni dah tinggi lah. Takut orang nak pening lah. Tak tahu nak tulis Ustaz. Saya tak tahu nak tulis macam mana ni. Okey, tak apa. Kau usah tulis lah. Saya nak padam. Sebab Haji kau tanya tadi tu, bila dah tanya saya kena hurai pula dah. Ini ada dalam Mukhtasar Jidan punya kitab pertengahan. Tapi tauhid tu ada belajar takwil Ustaz. Ya, takwil ada. Tapi masalahnya, siapa mampu nak buat takwil Dorbika ni? Tu kat ini. Geng saya tanya Ustaz Nuzul nak takwil pun dia tak mampu dah. Apatah lagi kat sini lagilah. Tak boleh nak buat sini. Sebab saya belajar takwil ni makan masa lama juga ni. Dia payah. Tak apalah kita buang. Saya buang. Kita faham konsep dah lah. Tak payahlah suruh kita buat. Faham konsep dia. Dia konsepnya. Tapi kalau konsep tu takut esok jemaah kita nak tahu macam mana nak konsep nak takwil tu. Jadi payah juga tu nak cerita tu. Baiklah, kita sini cerita. Saya bagi contoh. Senang Ustaz. Konsepnya bila jumpa amil, dari fi'il mudhari' biasa berubah menjadi nafsa. Tu je. Tu simplify lah yang mudahnya kan Ustaz kan? Itu yang paling mudah sekali lah. Itu je jemaah perlu tahu sekarang ni buat masa ini. Jadi ni lan. Sebab dia ikutkan yang perbahasan ni kat sini memang payah. Cuma sebab tu dalam matan ni dia sebut tu je. An, walan, izan. Cuma saya nak bagi contoh. Contoh pun dah payah dah. Tapi tak apa. Ambil contoh tadi. Misal. Tadi ajib tu. Ajib tu min an tadriba. Faham lagi Ajamili? Faham Ustaz, insyaAllah. Ajib tu min an tadriba. Baik. Lan pula kita kata, contoh dia lan
Lan yakuma. Ambil macam ni lah. Tak payahlah cakap lan tu hara nafi mustaqbal tu, tak payah. Lan, kita bagi contoh bagi nampak dulu. Dia kata, nak cerita kata lan tu dia masuk pada fi'il mudhari', dia kena nasab. Itu dia cerita. Kita faham situ je cukup. Lan yakuma. Mudah-mudah kata, bila masuk an, kena baca tadriba. Bila masuk lan, yakuma. Itu saja. Jangan tanya, lan tu lan apa. Jangan. Kita cuma just kata, an tu, dia panggil amil nasab. Lan pun amil nasab. Kalau nak makna sebenar, itu payah. An haram masdariyah, lan nafi istiqbal. Habis. Tengok. Itu yang kedua, lan yakuma. Yang ketiga. Okey, nak saya terjemah makna Ajar Fatimah Badariah Lan yakuma dengan mana? Apa dia? Selagi apa makna dia? Tu Ajar Rohana. Lan yakuma nak terjemah macam mana? Saya nak bagi dulu. Lagi tidak duduk, Ustaz. Tidak duduk kan? Lan yakuma. Tidak berdiri. Selagi tidak berdiri. Selagi tidak akan berdiri, ia seseorang lelaki. Kena sebut habis lah. Siapa dia tak berdiri? Perempuan ke lelaki ke? Kena sebut habis jangan nak Tidak akan berdirilah ia seorang lelaki. Tidak akan. Kena terjemah gitu. Tidak akan berdirilah ia seorang lelaki. Terjemah itu. Haji Kawan Zaman. Kemudian izan. Ulang Ustaz. La yakuma. Tidak akan berdirilah ia seorang lelaki. Tidak akan berdirilah ia seorang lelaki. Dia lelaki tidak akan berdiri. Itu bahasa moden. Yang pertama tu riba tu apa makna dia? Hairanlah oleh aku daripada bahawasa memukul engkau. Okay, thank you. Aku heran kenapa aku heran engkau pukul. Itu je lah kalau bahasa kita sekarang lah. Baik. Kemudian yang ketiga izan. Satu lagi. Izan. Sini aja izan Izan ni kalau makna dia tinggi juga. Dia panggil huruf jazak. Panggil huruf jawab tapi tak maulah bahas. Contoh izan dalam kitab tu izan tu tak ada nun Ada Ustaz. Tanwin. Ya ada tanwin ya, tak ada nun. Ada tanwin Ustaz. Kitab Rumi ada Ustaz. Idzan tanwin ada, idzan nun ada. Eloknya ada nun lah. Tapi kitab tu tak salah, tapi dia ringkaskan izan. Izan. Dia ada nun, ada yang tak ada nun. Apa makna izan Ustaz? Sekejap. Izan ni dia panggil jawab syarat. Dia panggil jawab syarat. Izan ukrimaka. Dia macam mana? Izan ni nak terjemah ni, dia panggil jawab. Dia ni jawab bagi satu perkara yang mahzuf. Terjemah ke mana izan Kalau begitu Ustaz boleh? Kalau begitu
Kalau begitu engkau berjaya. Boleh. Boleh. Kalau begitu boleh. Jadi izan ni kita terjemah sebab dia jawab. Dia jadi jawab bagi sesuatu perkara. Kita kata kalau begitu, tambah. Izan ukrimaka. Ukrimaka. Kalau begitu, dimuliakan akan dikau. Kalau ambil terjemah tu, kalau begitu, izan tu kalau begitu. Kita ambil kalau begitulah mudah. Kalau begitu, dimuliakan akan dikau. Jangan tanya saya kenapa dia dimulia. Itu dia ada. Izan ni dia jawab bagi sesuatu perkara. Kalau begitu, dimuliakan kau. Soalan kata ginilah. Kalau engkau tolong orang tu, nescaya engkau tu dimuliakan. Nescaya pun boleh. Ajar orang nak. Kalau engkau bantu orang itu, nescaya engkau tu dimuliakan. Contoh. Tapi nak cerita izan ni dia jawab bagi sesuatu perkara. Tulis itu. Habis. Wakai. Wakai ni tersama esok lah. Saya sebenarnya dalam dilema. Sebab dilema apa dari tadi lah. Kalau nak cerita habis, tak orang tak faham. Jadi saya buat macam ni lah. Senang. Esok saya akan fikirkan, saya akan buat contoh macam ni. Saya siap lah. Saya tak akan bahas terdahulu dalam. Saya akan bahas secara general sahaja. Macam ni. Saya akan bagi contoh dan diterjemahkan. Itu saja. Baik. Ustaz beri contoh yang mudah-mudah je Ustaz. Macam ni yang mudah-mudah je. Macam yang an tu contoh dia susah sikit tu. Kalau nak mudah sebenarnya buang ajib tu buang mi antadribah dah cerita habis cerita. Boleh je. Cumanya kalau kita nak buat contoh mudah antadribah. Kita buang ajib tu mi boleh juga. Tapi cuma kita nak melengkapkan ayat tu sebab tu kita buat gitu. Kalau nak buang pun boleh. Ajib tu min antadribah. Okey Ustaz tu contoh tu. Okey dah Okey baik. Boleh faham. Okey. Baik, esok insya-Allah tersambung lagi perkataan wakai. Wakai wala mukai wala mujuhud. Sebenarnya dalam Amir Nasab ni yang 10 ni sebenarnya semua terkandung dalam Al-Quran. Tapi cumanya dalam Quran tu dia detailkan dia kena takwil masdar. Itu yang payah tu tadi tu. Haji Kaum Zaman. Nak takwilkan ayat tu dia payah. Saya dulu kalau praktik dulu tu, Babeli suruh dia bagi ayat Quran, dia suruh saya praktik terus. Tu payah letih. Letih sikit lah. Dulu. Tapi saya tak mau latih lah jemaah saya macam tu, tak mau. Nanti insya-Allah bila dah lama dah biasa bahasa Arab baru kita akan cerita. Kita simpan dulu benda tu Macam ngaji tauhid lah. Tauhid tu tak boleh tinggi terus. Dia ambil rendah dulu. Habis. Macam mana eja takwil Ustaz? Takwil je macam ni. Takwil. Izan tadi makna apa Rohana? Kalau begitu. Ataupun nescaya. Ataupun kalau begitu dimuliakan akan dikau. Sebab izan ni nak tulis bahasa Melayu boleh ajar Farida. Dia jadi jawab bagi sesuatu perkara. Contoh kita kata gini. Kalau engkau membantu Omar, nescaya kalau begitu engkau tu dimuliakan. Contoh. Kalau engkau bantu Omar, ataupun kita kata jikalau engkau bantu Omar, nescaya engkau tu dimuliakan. Contohlah tu Dalam Quran dia selalu nescaya lah Ustaz. Ustaz, perkataan apa tu? Izan ukrimaka. Ya, ukrimaka. Okey. Habis itu. Baik, insya-Allah esok saya akan cerita balik
saya akan bagi contoh dan terjemahkan esok. Minta maaf, ini saya bagi orang keliru pula Bukan keliru apa, jadi payah pula. Kesian minta maaf. Saya tak sengaja. Tak Paksa perlu keluar Ustaz. Kita belajar. Belajar. Macam tu lah belajar dia. Baik. Baik, habis. InsyaAllah kita sambung esok lagi. Kemudian kata, esok sambung wakai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah saya nak buat pengumuman sikit InsyaAllah minggu hadapan ni akan datang lah. Nanti akan buat poster. Baba Zulkifli akan membaca kitab pedoman solat berjemaah. Siapa-siapa nak beli kitab boleh beli sekarang. Baba Zulkifli akan membaca kitab pedoman solat berjemaah tiap-tiap hari kecuali hari Jumaat. Dia akan baca start pukul 8 suku pagi. Mulai minggu depan pada hari Rabu. Saya ulang balik. Baba Zulkifli akan buat daurah kitab pedoman solat berjemaah. Karangan Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah. Datuk kepada Dr. Loman. Kitab tu akan mula dibaca pada minggu hadapan pada hari Rabu. Jadi siapa-siapa nak beli Shopee tu dalam masa seminggu insya-Allah sampai. Kitab pedoman solat berjemaah, kitab Jawi pun ada, kitab Rumi pun ada. Mabeli akan baca tiap-tiap hari pukul 8 suku sampai 9 suku setiap hari kecuali pada hari Jumaat sampai habis kitab. Mana Isnin sampai Ahad. Ya. Nanti Ustaz WhatsApp ya. Tapi saya beritahu ya apa Haji Khairul Zaman? Isnin sampai Ahad kecuali Jumaat, betul? Ya betul. Tapi minggu depan start hari Rabu. Okey Ustaz. Ustaz, dia bertembung dengan Mutasar Jidan lah. Tak apa, jangan risau. Saya kalau nanti saya macam saya lah, kita cuti sekejap. Tak apa, kelas kita lejas. Buat elan Ustaz. Sebab Babeli akan menghabiskan kitab pedoman solat Jumaah ni kerana sebab masjid dah buka. Jadi banyak orang tak tahu hukum bab-bab sembahyang Jumaah ni. Orang nak mula. Saya pun duk mengajar semalam pun tengok orang pening banyak. Jadi jemaah kita, saya bagi tahu balik, cakap kita perlu orang tahu hukum solat jemaah ni macam mana. Tiap-tiap hari insya-Allah dalam masa 2 minggu habis kot. Kecuali hari Jumaat. Diminta jemaah kita semua beli kitab. Nanti insya-Allah Ustaz Zaidi akan buat poster esok. Esok buat poster. Nanti tunjuk buku dia sekali Ustaz. Ya? Tunjuk rupa buku. Tak apa, nanti sekejap lagi. Ni peminat Rumi nanti Kak Aini hantar dekat dalam grup kita nanti. Sekejap lagi dia hantar yang Shopee punya. Dia hantar dalam grup kita dengan grup yang lain lah. Saya dah order dah Ustaz. Dah order dah? Sebab minggu depan, sebab hari Rabu tau, seminggu. Kalau boleh sebelum sampai hari Rabu tu dah ada dah kitab tu. Hari Rabu beli jalan terus. Dia tak mau makan selama lah. Ustaz, kitabnya ni. Ya. Babeli akan baca secara tak secara bukan mudah-mudahan Babeli akan secara pertengahan. Sebab pelajar pondok pun akan ikut juga ni. Maksudnya dia nak bahas secara ni lah, pertengahan. Cara pondok lah, cara pondok. Okey, baik. Boleh semua Ya. Buku Rumi ada ya? Buku Rumi nanti tanya Kak Aini, nanti Kak Aini lagi dia cari dalam Shopee. Ada. Buku Rumi ada RM20. Nanti Kak Aini tolong hantar dalam grup sekejap lagi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah yang ni senang sikit. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.
Standby beli kitab minggu depan tu ajar aku nanti kita cuti Okey, pagi nanti. Assalamualaikum. InsyaAllah kan, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak. Kak ini. Assalamualaikum. Kak ini. Ya Ustaz. Nanti tolong post kat dalam grup kita dengan grup yang ni lah, 3 grup ni. Apa tu kitab pedoman solat